pun. Syekh. Betul. Ada. Maksudnya ayat tu di antara maksud ayat tu nak menceritakan yang tidak boleh menikah dengan seorang perempuan yang kafir itu tadi sehingga dalam keadaan mereka ini beriman hatta yu'minu. Maksud ayat itu menceritakan hukum itu di antara satu benda yang letakkan hudud batasan yang datang daripada pihak Allah. Dia bukan hudud, dia hukum syar'i yang datang. Hudud di batasan. Batasan yang ini di antara garisan yang Allah letakkan di antara pada manusia pada ketika itu. Kalau seandainya benda itu tak diletakkan, maka dia akan jadi kahwin percampuran. Maka dengan sebab itu Islam tegas, kalau kau nak kahwin dengan perempuan kafir, sungguh di antara perempuan kafir itu beriman dulu. Hatta yu'minna, berhingga dalam keadaan mereka beriman. Atau ada kata kalau kau perempuan nak kahwin dengan lelaki kafir, sehingga di antara lelaki itu dalam keadaan beriman. Ketegasan hukum itu Tuhan letak. Sebab itu cuba tengok di antara pada agama yang lain. Bila tak ada kata matlamat cinta itu bila nak capai sampai mereka ni melupakan pahaman agama mereka, pergi kembali masuk. Kalau dia nak kahwin dengan Islam, dia akan tukar kepada Islam. Dia sebab bentuk begitu. Tapi yakadul faqru yakadul kufur. Ada pun di antara yang meletakkan di antara lebih daripada itu, kalau akibat daripada manusia yang terlampau kasih dia dengan harta, akhirnya dalam keadaan kefakiran yang melampaui itu mendekatkan kepada kekafiran kata Nabi. Maksudnya ada kalanya manusia itu bila dah terlampau dalam keadaan miskin, nakkan dapat sedikit daripada kewangan, nak dapatkan sedikit daripada duit, maka ada manusia yang sanggup dalam keadaan menjadi kafir, ada manusia yang sanggup dalam keadaan bertukar i'tiqad. Nak bahagikan tiga perkataan hub dalam tiga matlamat. Hub, perkataan kasihkan kepada dunia, kadang-kadang di antara nakkan duit itu sampai di antara mengerjakan perbuatan yang haram. Hub pada peringkat kasih, pada peringkat hati itu tadi, sampai manusia akan lupakan Allah Ta'ala dan akan memasukkan kasih dalam hati itu kepada barang yang selain daripada Allah. Hub pada makam syir itu dimeletakkan manusia sampai dalam keadaan boleh pijak hukum Tuhan, boleh tukar i'tiqad, dan boleh tukar ketuhanan, boleh tukar Tuhan. Kalau seandainya masa hub pada makam syir, maka ditunjukkan, perhatikan makna yang dijelaskan ayat ini kepada sangkaan manusia. Perhiasan menyebabkan manusia menjadi buta dan kurang akal. Nak kata buta, nak kurang akal, nak kata buta itu tak sebuta, nak kata buta itu tak ada buta. Kalau Al-Ghazali dibahaskan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau sallahu wa syirahu dalam keadaan dinyatakan apa dia? Kalau seandainya orang buat kuih koci depan kau, kemudian orang masukkan inti ke dalam tu, orang ubur sikit racun. Kemudian lepas daripada orang isi racun, orang isi lagi najis lepas tu. Lepas tu dibalutkan dia dengan tepung pada ketika tu, dibalutkan dengan tepung, kemudian dimasukkan dengan balut dengan daun pisang pada ketika tu, dihidangkan kepada kau. Perhiasan dia cukup mencantik, daun pisang dia dengan keadaan tepung dia berminyak, dengan keadaan bersantan dan sebagainya. Dan kau dah tahu matlamat dalam dia adalah racun dan juga najis, tapi kau masih lagi makan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang kau dah tahu bahawa di antara dunia ni bangkai di dalamnya. Kau tahu dunia ni akan menghilangkan di antara kau dengan Tuhan, tapi kau masih lagi memilih dunia dalam keadaan bentuk demikian. Maka dengan sebab tu kalau tengok, antara barang yang mahjubkan bagi manusia itu salah satu daripada dia, maksudnya salah satu daripada dia, keinginan dia dalam nak mendapatkan Tuhan itu tidak ada kesungguhan. Maksudnya dalam keinginan dia untuk berdamping dengan Tuhan, nak takarub kepada Allah Ta'ala. Orang yang nak tenggelam dalam lautan nur, kepada dalam lautan nur, cinta kepada Allah Ta'ala, tak. Benda yang tak dapat dalam keadaan secara jazam berlaku pada i'tiqad dia. Contoh, kalau setakat hari ini manusia, kalau setakat hari ini duit yang ada pada dia, bini yang ada pada dia, anak yang ada pada dia, kereta yang ada pada dia, keadaan umur dia yang ada pada hari ini, dalam keadaan dalam tempoh 24 jam dia tak boleh nak ingat Tuhan secara Tuhan dengan secara direct ni. Masalahnya 1 jam dia nak ingat Tuhan terus, tak dapat. Bahkan dalam keadaan ada kalanya dalam ibadat yang dilakukan pada ketika itu, dalam keadaan melalaikan dia daripada Allah Ta'ala, melalaikan dia daripada Allah Ta'ala, padahal sedikit daripada harta yang Allah bagi. Bila sikit harta dan cuma Allah kasih bini, Allah kasih anak, dan Allah kasih harta dan sikit daripada kenderaan dan sebagainya itu, dalam ibadat yang bentuk bagi, dalam keadaan kurniaan yang bentuk macam itu pun manusia lalai daripada Allah. Tiba-tiba dia mengajukan doa yang paling bodoh, diminta tambahkan nikmat lagi. Sedangkan nikmat yang sedikit dia pun dia boleh lalai daripada Allah, diminta lagi tambah nikmat, maknanya diminta lagi tambah lalai daripada Allah Ta'ala. Bila dia dapat di antara sekadar yang ada pada hari ini pun dia tak boleh cengkam hubungan dengan Allah. Apatah lagi kalau seandainya dia minta nikmat yang lebih-lebih lagi kepada Allah Ta'ala, babal keadaan yang sedikit pun tak boleh dalam keadaan dia nak bersyukur. Apatah lagi kalau seandainya didatangkan dengan nikmat yang lebih banyak. Itu doa yang memakan tuan balik. Dan juga di antara kebiasaan itu menyebabkan manusia menjadi buta dan kurang akal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanda di antara orang yang kurang akal itu menghimpun dan mendiakan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memelihara hamba-Nya daripada gemar daripada harta itu benda, memelihara hamba-Nya daripada gemar terhadap hal itu benda,
Yang sedikit kepada gemar kepada syurga yang merupakan sebaik-baik tempat kembali yang ada di sisinya dan balasannya di akhirat kelak. Itu ayat yang nombor 2. Yang nombor 3, ayat yang penting, orang yang mendapat ijtibak daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih. Ini orang, ni orang, ni orang, ni orang, Allah pilih. Bila orang pilih, kadang-kadang Allah pilih bentuk macam tu, yaqtashu amana wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbil alamin. Tidaklah mereka itu berkehendak melainkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Allah menentu, dia akan tunjuk siapa yang hendak. Bila hendak pada ketika itu, yang pertama dia ijtibak. Bila peringkat ijtibak dia berlaku pada ketika itu, dia berlaku ihtadah. Ini peringkat awam. Kalau peringkat daripada orang yang wali daripada kecil, dia ihtadah dulu daripada awal, kemudian ijtibak datang kemudian. Perbezaan antara ijtibak yang mana? Ijtibak yang pertama, Allah kalau hendakkan kau, nescaya dia akan asingkan kau daripada segala manusia. Allah kalau hendakkan kau, dia asingkan hati kau daripada segala barang yang boleh menggugat hubungan kau dengan Allah. Allah kalau hendak kau, dia akan suruh kau diceraikan hati kau daripada seluruh makhluk, menandakan hati kau di bawah tarikan Allah. Maknanya petanda di antara orang yang mendapat tarikan Tuhan itu, tanda dia pertama. Yang pertama, dalam keadaan dia tengok keakhiratan itu lebih hampir bagi dia daripada apa yang ada di hadapan mata dia. Maksudnya dia rasakan mati ni seolah-olah berlaku besok atau berusaha bagi diri dia. Dia merasakan dah tak ada kesempatan, maka dia tengok di antara, maknanya dah terlampau hampir kiamat, dah terlampau hampir akhirat ataupun kematian itu bagi pihak diri dia. Ini menandakan ijtibak daripada pihak Allah. Yang kedua, di antara bila takdir kata dalam keadaan hati dia barang yang Allah tolakkan akan segala arah. Lalu di antara pemikiran dia tak ada nak memikirkan lain, tak ada memikirkan lain, memikir hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Dan Allah jauhkan dia daripada seluruh manusia-manusia dan seluruh makhluk-makhluk dan akuan-akuan yang boleh menghalang, yang boleh memalingkan perhatian dia ke lain, asal lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu petanda orang yang mendapat ijtibak daripada pihak Allah. Kemudian hal keadaan mereka melihat hamba-Nya dengan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba-Nya daripada gemar terhadap harta benda yang sedikit kepada gemar terhadap syurga yang merupakan sebaik tempat kembali yang ada di sisinya dan sebagai balasan di akhirat kelak. Kalau orang tanya, bila dia meletakkan di antara wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha wa yudhillu man yasha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, dia bagi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan dia memberi hidayah, dia beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan dia menyesatkan siapa yang dikehendaki. Orang bertanya pada ketika itu, tanya kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau macam itu Syekh, apa lagi di antara manusia perlu dalam keadaan difikirkan? Pasal dia kata, kenapa Allah pilih pula golongan-golongan tertentu je yang mendampingkan kepada dia, padahal ada orang yang membuat amal begitu banyak tapi hal keadaan tak dipilih oleh Allah Ta'ala, maka dalam keadaan dia tak berdamping, tak dapat dampingan dengan Allah. Imam Ghazali jawab senang hanya soalan. Apa Imam Ghazali jawab? Imam Ghazali kata, la tas'alu amma ya'malu. La tas'alu amma ya'malu. Wa hum yas'alun. Imam Ghazali kata, engkau jangan tanya apa yang Tuhan buat. Yang nak kena tanya kau. Itu ayat Quran tu tuan. Itu dalil daripada ayat Quran. Allah kata, engkau tanya Tuhan ni macam mana? Kenapa Tuhan tak buat begini? Kenapa Tuhan tak begini? Kenapa Tuhan tak begini? Allah sendiri jawab dalam Al-Quran. Allah mengatakan, engkau jangan tanya tentang Tuhan apa yang Tuhan buat. Engkau jangan tanya Tuhan tentang apa yang Tuhan buat dan apa yang Tuhan nak buat. Pokok bakal ni yang nak kena tanya bukan Allah. Yang nak kena tanya adalah kau. Sepatutnya kau kena tanya kepada diri kau, apa yang kau buat atas surat Allah. Cantik Al-Ghazali jawab kisah seorang yang pertama dia tuduh, bila persoalan itu keluar yang pertama di antara orang tu tak cukup akal, di mana Allah nak meletakkan bagi hak kudrat dia secara mutlakan. Maksudnya tak ada orang boleh membuktikan kuasa veto yang ada pada Tuhan. Sebab tu dulu-dululah. Dulu-dulu orang tua-tua ni belajar tauhid, dia kata apa dia? Maknanya dia, orang tua-tua dulu mengajar tauhid, dia kata apa? Allah Ta'ala itu berkuasa nak masukkan seluruh orang-orang. Ini cerita ayat tauhid tau. Ayat ni tak boleh buat hujah. Ini cerita nak membahaskan tentang mutlakan. Dia boleh cempakkan lebay-lebay ke dalam neraka dan dia boleh cempakkan pendurhaka ke dalam syurga. Itu hak mutlak. Nak menceritakan, tak boleh. Itu pertikaian kau. Tetapi saya mengatakan mutlak Tuhan tu begitu. Bahkan dikatakan patughayyir biqaumin ukhra, dia nak matikan seluruh manusia bernama bangsa Melayu ni, dia nak keluarkan bangsa lain duduk dalam Malaysia ni, dia mutlak. 3-4 ayat Allah menyatakan patughayyir biqaumin ukhra, dia akan tukarkan pada kaum-kaum yang baru untuk menggantikan manusia yang ada yang sedang durhaka kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan. Dan dengan nikmat di akhirat mereka sifatkan firman Allah Ta'ala hingga as-sabirin, hingga daripada akhir surah. Dimasuk di antara perkataan dengan sabirin, ayat yang menceritakan yang sebelah kiri tuan-tuan tu. Ayat tu,
Allazina yaqulu inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ayat yang pertama as-sabirin, di antara orang yang sabar. Ayat yang kedua dibahaskan as-sadiqin, orang yang membenarkan Tuhan pada zahir dan batin. Al-qanitin yang diletakkan di situ ialah orang-orang yang memelihara. Orang yang qanitin itu maksudnya orang-orang yang sentiasa taat. Al-munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah. Yang terakhir sekali, yang termahal, al-mustaghfirina bil ashar, mereka yang hal keadaan merintih memohon ampun kepada Allah Ta'ala pada waktu-waktu sahur. Rahsia itu terbuka 1/3 lepas daripada 1/3 malam. Jarang rahsia itu terbuka pada awal pada pagi, pada awal malam. Dia akan terbuka di penghujung-hujung di saat macam tu. Sebab tu bila makam yang pertama dibahaskan makam sabar pada ketika itu, makam sabar, dia nak letakkan di antara yang kau nak naik dekat Tuhan tu, dia bukan memandangkan dengan apa yang kau lakukan pada peringkat zahir. Peringkat zahir yang kau lakukan itu, dia bukan menjadi perhatian daripada pihak Allah. Bahkan Allah nak tengok pada ketika itu, ketika kau melaksanakan di antara amalan zahir itu, apakah perasaan, zauq, hati, niat dan i'tiqad kau ketika melakukan amal. Kalau seandainya di antara kau melakukan sembahyang tahajud semata-mata dalam keadaan pada ketika itu, dalam keadaan kau mengasakan di antara kau nak berpegangkan kepada amal, nak istiqamah dalam amal, maka kau gagal. Kalau kau nakkan tahajud pada ketika itu, di mana tahajud merupakan jalan yang Allah bukakan lorong melalui pintu dia, melalui nak bukakan lorong pintu dia melalui ketukan pintu Muhammad. Kalau yang wajib itu Allah mengambil terus dalam keadaan pada ketika itu, ambil di antara amal fardu itu terus direct kepada Allah Ta'ala. Di antara tetapi Allah minta akan bagikan penghormatan itu kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan sebab itu setiap daripada sembahyang yang melebihi daripada 2 rakaat, dia mesti jumpa dulu stesen Rasulullah, yakni dalam tahiyat awal. Yang ini adalah perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah, hal keadaan membezakan di antara lepas daripada 2 rakaat ada tahiyat awal. Sebab itu dalam tahiyat awal ni, hal keadaan tahiyat dia mesti ada perkataan Sayyidina, dan tahiyat yang akhir itu dia tidak mempunyai Sayyidina. Menandakan ibadah sunnah itu merupakan di antara paling kemas di antara amalan manusia yang dia nak masuk kepada pintu hadrat Allah, dia masuk dulu pada hadrat Rasul. Bila cantik dan keadaan, begitu juga dengan keadaan tahajud. Kalau seandainya kau melakukan pada ketika itu, yang kau bangun lawan sejuk, lawan mengantuk, tinggal bini, tinggalkan lawan, engkau duduk atas jadah, atas sakit apa kau membuat perbuatan yang hal keadaan nampak benda itu betulkan pada mujahadah yang kuat, ialah sebab kau nak menzahirkan kasih kau kepada Nabi. Yang kau punya bilangan tahajud itu tidak menjadi persoalan yang besar pada sisi Allah Ta'ala, tetapi yang kau lakukan ibadat tahajud walaupun 2 rakaat atas anjuran perasaan apa ibadat itu kau anjurkan kepada Allah Ta'ala. Saya kata dah, wala yanzuru ila qulubikum, Tuhan tengok kepada hati-hati kamu. Maknanya kau sembahyang tahajud atas dekat zahirkan kasih yang ada dalam hati kau, itu yang akan menarik perhatian kepada pihak Allah. Yang kau hal keadaan sembahyang fardu zuhur itu tadi kerana menzahirkan kasih kau kepada Allah, yang itu hal keadaan ibadat kau akan menjadi tamu Allah. Lain daripada tak ada. Maknanya di antara syarat diletakkan apa tadi? Yang pertama di antara sabirin, yang kedua qanitin, yang ketiga di antara orang di atas, sampai kepada orang yang mustaghfiri dan bil ashar, pada waktu-waktu pagi sahur itu tadi, waktu sahur. Waktu sahur itu 50 ayat. Lepas kau makan tu kau baca 50 ayat, orang pun azan. Itu sahur. Lepas kau makan, kau baca 50 ayat Quran, lepas tu orang pun azan. Itu waktu sahur. Di antara waktu-waktu. Pasal manusia ni tuan-tuan, dia jawabkan benda ni kadang-kadang ibadat, tuan-tuan, diikutkan pada nafsu. Kalau kita ambil contoh lah, kalau tadi malam Lailatul Qadar orang boleh tunggu 21, 23, 25, 27, 25, 29. Sudah start malam 31. Malam 31 tak jumpa Lailatul Qadar, malam Merdeka. Dia jumpa di antara sampai malam 29. Pasal dia mengharapkan di antara tempat yang doa mustajab, malam ada kelebihan. Kalau tuan-tuan kata, kalau tuan-tuan dengar Rasulullah la yarud doa bainal azan wal iqamah, takkan sama sekali ditolak akan doa bagi orang yang menandatangan pada ketika selepas azan hingga kepada waktu qamat. Doa tak ditolak. Muhammad tak pernah dusta, tuan-tuan. Muhammad tak pernah dusta, yang ada dusta hati kita tentang keyakinan kepada Allah. Padahal waktu itu kan main di antara orang yang tak nak. Apatah lagi ketika azan pintu langit dalam keadaan terbuka. Lepas daripada azan kau turun dalam keadaan berdoa satu bab. Kau sembahyang sunat, antara sembahyang sunat nak pergi kepada iqamah. Pada qamat pada ketika itu, di situ Nabi kata la yarud doa, tidak ditolak akan sembarang doa di antara azan dan iqamah, kata Nabi. Tak ada orang berkebut pun. Tak ada.
Dia nak tunggu Lailatul Qadar. Tunggu Lailatul Qadar, kau jumpa Lailatul Qadar. Wahai saudaraku, hiasilah zahir dan batinmu dengan perhiasan yang indah-indah sehingga kau dapat merealisasikan kesempurnaan akhlak Nabi SAW yang diangkat menjadi penghulu bagi segala makhluk. Engkau hiaskan zahir dia dengan perbuatan sunnah dan kau hiaskan pada batin dia dengan pakaian kasih. Akhirnya ayat yang pertama di antara Rasulullah dikatakan bagaimana adab Rasulullah? Adabani Rabbi ta'diban, telah memperadabkan oleh aku oleh Tuhan, telah peradabkan akan aku oleh Tuhan aku. Allah yang memperadabkan aku. Adab Nabi itu adab yang diajar oleh Allah. Adabani ini maksudnya Allah yang mengajar. Tapi bila menceritakan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Muhammad itu pula dia tak bercakap melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Dua. Yang ketiga, apabila ditanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, dia mengatakan bahawa khuluqul Quran, dia merupakan akhlak Quran. Ada dalam satu di antara hadis yang melainkan apa bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Cara kiasan 3 ayat ini, yang pertama adabani, dalam bentuk Allah mendidik. Ayat yang kedua nak menceritakan bahawa kiasan kinayah melalui bahawa gambaran akhlak Rasulullah itu adalah seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan barang yang diletakkan daripada ciptaan manusia, adalah mutlak datang daripada Allah. Akhirnya khuluqul Quran, dia pergi terus khuluqullah, maknanya dia merupakan akhlak Nabi itu adalah akhlak Allah. Faham? Kalau kita nak ceritakan wayang kulit dan cerita belakang, kan takut orang salah faham. Mana boleh yang terkeluar dekat skrin dekat luar, kat skrin yang gambaran yang kat luar bayangan tu tak sama dengan ada orang yang ada belakang? Sama ke? Mesti sama kan? Takkan tak sama. Itu tu tak sahabat khas kau. Tauhid tu betul kan dulu. Otak pemuk kepala kau kan. Tauhid betul kan dulu. Kau jangan fikir jauh-jauh tentang Tuhan. Engkau fikir yang kau beramal dapat in araka an ta'rif al-qadaraka indahu tanzur fi ma zayuqimuka. Pandang ayat. Engkau nak tengok macam mana di antara kadar mana yang kau dah dapat kesedaran tentang Tuhan. Kadar mana yang Tuhan dah letakkan kau hari ini. Itu yang kau dapat. Tuhan letakkan kau pagi ni, nikmat kau dapat belajar 1 jam. Ini lah. Kalau hati kau lari daripada Allah dalam majlis macam ni, tak tahu dah. Dah tutup pintu, dah tutup langsir pun. Kalau hati kau boleh keluar ingatkan tempat lain, aku tak tahu. Tengok pula macam mana Tuhan dia kata, yang kata macam mana qadaraka, maksudnya Tuhan letakkan kau. Bagi sebab kau dapat nur Tuhan bagi. Macam mana kau dapat nur Tuhan ikut bagaimana yang kau rasakan, bagaimana yang Tuhan telah kurniakan, bagaimana kau tengok layanan yang kau berikan kepada Allah. Kalau lepas subuh tadi sampai nak pergi kuliah lepas setengah tadi, macam mana kau layan Allah? Sebenarnya itu sebenarnya yang kau dapat bahagian daripada Allah. Kau bayar benar. Allah tunjukkan dekat situ. Maksudnya, engkau nak tengok cermin bayangan kurniaan Allah. Kau tengoklah apa yang terzahir daripada perbuatan kau. Itulah bayangan cermin dan barang yang terjadi daripada pihak Allah. Maknanya barang kau betul tak? Cerita kau nak pasang lebay ke, kau nak pasang apa ke, yang itu bukan cerita dalam urusan tasawuf. Kalau urusan tasawuf dia tak jadi ukuran dekat situ. Ukuran tu dekat situ ukuran tasawuf. Tasawuf ini kalau orang yang mengaji pada tasawuf dia pakai jubah pada ketika itu, maka tak nampak sarongan itu melainkan daripada Rasulullah. Dan dia tidak hal keadaan pegang pada janggut dia tak pegang pada minyak atar, melainkan dilihat seluruh perbuatan itu perbuatan dan sentuhan Rasulullah. Ini maksudnya sunnah yang dibuat dalam keadaan bentuk. Kalau tak dia kata orang pakai jubah, ustaz, Nabi pakai jubah, ustaz dia pakai jubah. Tapi urusan menjiwai Rasulullah tu tak ada kepada ustaz ni tadi, maka ketika itu dia cuma fadilat kelebihan orang yang pakai jubah saja. Tetapi namun hal keadaan walaupun beribu sunnah dalam keadaan dibuat pada ketika itu, namun dalam keadaan dia nak mendapat aliran nur kasih daripada Rasulullah, payah. Memang cukup payah. Tinggal. Maka sempurna akhlak Nabi SAW diangkat menjadi penghulu bagi segala makhluk. Nak tengok akhlak Nabi. Akhlak Nabi sampai Allah menghadiahkan nama-nama yang ada pada Allah itu kepada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun alaikum. Ayat perkataan perkataan ar-rauf satu, rauf satu, ar-rahim satu. Ar-Ra'uf dengan Ar-Rahim ni nama Tuhan. Tetapi ayat ini dilaqabkan, dibagikan kepada laqad ja'akum khusus bagi hak Rasulullah. Surah itulah. Kenapa surah itu tak baca bismillah? Apa sebab?
surah tu tak dibaca dengan bismillah. Kau buka tak Quran? Surah tu ada bismillah tak? Tak ada. Kenapa kita tak baca? Pasal dia tak ada tulis. Habis. Kalau ada tulis, kita baca. Tak payah aku nak gaji lebih-lebih. Apa pelik, nak pergi gaji yang pelik-pelik. Yang zahir je lah. Takkan kau nak buka yang batin-batin. Dia tulis Bara'atun, itu je. Dia tak ada kata bismillah. Kalau ada baca, kalau dia tulis, baca itu je. Alhamdulillah bil amnan tarqul mukhalafati bil jawarih. Jawarih tak datang lagi. Mati belakang. Wal himmatu bil qulubi tarqul rukuni ila al-aghyar. Wal himmatu bin nufus tarqul adawa ad-da'awa. Pantang bagi penyakit badan ialah meninggalkan perkara bersalahan dengan anggota, menjaga anggota melakukan perkara-perkara menyalahi syariat. Dan pantang bagi penyakit hati meninggalkan cenderungan kepada aghyar selain Allah. Pantang bagi nafsu meninggalkan dakwaan memiliki bagi hakikat. Yang kemudian tu di antara ada perkataan ad-da'awah, akhirnya dia jadi daripada gelaran dia, pada isim maf'ul dia al-mudda'i. Al-mudda'i orang yang mendapik dada, dia terbuka ini, dia terbuka ini, dia terbuka ini, dia terbuka ini, pada hakikat dia tak ada. Orang yang mendapik dada gini. Itu contoh. Dah pukul 9 belum datang, dah setengah jam lah. Orang yang sakit umpama di antara orang yang sakit yang memerlukan pentanggaran tertentu untuk menjaga keaifatan dirinya, di keadaan dirinya. Orang yang sakit, cerita orang yang sakit itu dia tak ceritakan tentang apa permasalahan ubat. Cerita orang sakit nak menceritakan apa pantang yang dia tak boleh buat. Faham tak? Ambil pada istibak, tak ambil pada iktadah. Istibak menegak, ataupun di antara menegak suatu benda yang hal keadaan yang boleh membuatkan pada penyakit. Faham? Engkau rawat tak on juga, tapi nak mencegah benda tu daripada nyamuk tu, kisah daripada nyamuk. Ni kisah orang rawatan tasawuf ni cerita nyamuk, bukan cerita jenis ubat orang on. Denggi. Malangnya diperlukan daripada ubat kerana berpantang adalah kepada di antara kepala bagi segala ubat. Engkau berpantang, yang kau nak buka rahsia Tuhan ni bukan sebab daripada banyak ibadat. Tak ada. Yang kau di antara nak tengok rahsia Tuhan ni, bagaimana keikhlasan kau meninggalkan maksiat. Maka tu buka rahsia Tuhan. Sebab tu Rasulullah Subhanahu Wa Taala firman dalam hadis kursi, barang siapa yang hal keadaan bersumpah dia dengan nama aku untuk meninggalkan maksiat dalam tempoh 40 hari kerana wajahku, aku akan bukakan segala hikmah dan kerahsiaan aku, kata Tuhan. Yang rahsia ni tak terbuka pasal apa? Ada maksiat lagi yang masih kita lakukan. Ia maksiat zahir ataupun maksiat batin. Maksiat zahir tu saya cerita dulu. Mungkin orang tu dalam keadaan dia tak berzina, tetapi dalam keadaan mata dia mesti liar lagi tengok orang. Ada orang dalam keadaan dia dalam keadaan tak berjudi, tapi dia terbabit lagi dengan beli kereta, beli rumah riba lagi. Ada orang dalam keadaan dia tak makan daging-daging haram, tetapi dia terbabit dengan masalah mengumpat dan mencerita hal buruk orang. Ada orang dalam keadaan dia tak ada rohaka ibu bapa dia, tetapi dalam keadaan dia mengumpat bagi jiran dia, menyamai dengan dia berzina dengan mak kandung dia dalam Masjidil Haram sebanyak 36 kali. Ada orang dalam ini istilah, dalam keadaan istilah, maksudnya orang tak nampak dari segi maksiat ni orang tengok apa dia? Berzina. Orang tengok maksiat ni apa ni? Cerita-cerita minum arak. Apa dia maksiat ni? Pegang daun teruk. Apa lagi maksiat? Itu yang orang faham pada maksiat. Maksiat yang bentuk antara maksiat yang boleh dipandang, yang tak boleh dipandang. Orang tak nampak di antara maksiat mengumpat ni satu kerja yang jahat. Padahal maksiat mengumpat ini, hal keadaan saya katakan tadi, kalau dia seorang perempuan, dia berzina dengan bapa kandung dia 36 kali dalam Masjidil Haram. Dan di antara maksiat pula, di antara maksiat tu orang tak nampak pula, dia menzahirkan bagi muflis, orang yang mengumpat bagi jiran dia. Dia mana bila dipanggil jiran dia di akhirat besok, maknanya dia kata bahawa simpulan-simpulan ada mengata kau begini. Kalau masih hidup dulu kau dengar perkataan ini kau suka, maka jiran dia kata aku tak suka. Maka nak settle pada kata nak macam mana cara penyelesaian? Kalau tuan-tuan buka dalam Ihya yang asal tu dia cerita, dia tolak 700 sembahyang rakaat untuk sekali mengumpat. Dalam bab yang lepas kita dah bahas, tuan-tuan boleh silakan mengumpat, tapi banyakkan sembahyang sunat. Kalau tarawih yang kau buat tu 20, satu bulan baru 600. Sekali mengumpat pun tak cukup. Tak settle. Ada je bantang, ada je salah orang. Itu orang. Maknanya diperlukan ubat kerana berpantang. Jika dengan masih yang sama dia meminum racun maksiat kerana tidak menjaga anggota daripada melakukan kesalahan. Buat ibadat, tapi pantang larang dia tak jaga.
Ini cerita orang yang muflis, orang yang cuba dalam keadaan dia nak berdamping dirikan kepada Allah, tapi dia terlupa bahawa di antara maksiat yang dilakukan itu meruntuhkan balik amal yang dia buat. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Ikat lama, tajuk dia Istana Pasir. Dalam kitab Al-Ikat lama lah, pengarang kitab David Arumugam. Nama kitab tu, nama lagu dia, tajuk kitab dia tu, nama dia Istana Pasir. Umpama orang yang tak ada makam istibak ini, dia buat istana dalam keadaan dia membuat rumah bangunan daripada pasir. Sekali dipukul dia dengan ombak pada ketika itu, maka habis berderai. Dia sembahyang sunat cukup main banyak, tapi balik daripada sembahyang tarawih duduk kedai kopi cerita tentang jiran. Habis baru 15 puasa, bahal keadaan bawah ada 300. Padahal dia tolak 700 sembahyang rakaat sembahyang sunat bagi orang yang mengumpat pada ketika itu. Kita hatikan ke orang ke? Please, duk habiskan cerita hal orang. Dan lebih daripada itu, kadang-kadang yang membuatkan dalam keadaan kita rosak. Jadi rosak daripada itu, kadang-kadang benda itu yang kita buat, kita terhutang dengan Tuhan dan kita tak perasan benda itu kita terhutang dengan Allah SWT. Maka kita ingat kita banyak amal, ataupun yang lebih daripada itu. Contoh, orang yang menjadi langau merah ni, langau, kau tahu langau? Kalau kita tengok Imam Ghazali bahaskan, tuan-tuan cukup main teruk, cukup main takut, tuan-tuan. Katakanlah orang tu di antara dia melakukan zina. Dia melakukan zina, dia cuma katakan dosa yang dia dapat sekali berzina tu, dia dapat satu dosa, contoh. Kemudian orang tahu cerita tu pula. Lalu orang menceritakan hal keadaan dia berzina ni kepada orang lain. Kemudian orang lain pula ada yang dia menceritakan hal zina orang ni tadi, hal keadaan kalau jiran dia dah menyamai dengan 30 kali zina dengan mak dia pada ketika itu. Kemudian disebarkan cerita itu kepada orang lain. Maka orang tu juga dapat dosa dan ditindankan dosa pada orang yang kedua. Orang ni pula sebarkan cerita lagi. Orang yang ketiga ni menceritakan masalah fitnah ni. Orang yang salah yang pertama juga akan mendapat di antara saham dia makin bertindan dosa yang dia dapat pada ketika itu. Ini beza an-namimah, bahaya an-namimah. Orang yang suka mengadu-ngadu dan mengumpat-umpat dan juga suka menceritakan hal orang dan keburukan keaiban manusia. Contoh. Maknanya hari ni kau ceritakan satu pekong kepada orang, lalu orang tu besok sambungkan lagi cerita tu pekong tu kepada orang lain, besok dia sambung lagi cerita. Siapa kepala dia ni tadi? Yang kepala ni dia akan tanam saham berapa banyak cerita tu akan tersebar, tuan-tuan. Kalau contoh katakan dia dapat satu gambar yang tak berapa nak senonoh, dia ambil gambar tu satu dosa dia. Kemudian dia SMS pada ketika tu, dia sebarkan dia sampai satu Malaysia benda ni bergebak. Berapa ribu dosa yang tertindan kepada orang yang pertama saja yang mengambil gambar. Ini cara Imam Ghazali menghukum. Akhirnya siapa di kalangan yang muflis ialah orang yang hal keadaan banyak melakukan amal tapi tidak ada istibak, penengahan diri dia daripada melakukan maksiat. Yang ini memang cukup bahaya, tuan-tuan. Lepas tu di antara orang yang sahabat yang paling suai di kalangan manusia tu siapa dia? Bila dia berbual dengan kau, kejap-kejap dia ceritakan hal orang. Menyampaikan berita begini. Kadang-kadang serban kami besar, jubah kami labur, tapi panjangkan cerita orang. Tudung pun kami labur, cerita hal orang. Panjang sini. Ya, kau dah banyak amal, buat. Pantai ada kes, kejap mengebak satu Melaka. Dan tidak menjaga anggota mereka daripada melakukan kesalahan. Bagi setiap tempat yang sadik itu ialah pantang larangnya yang tertentu. Pantang larang tubuh itu ialah memelihara panci inderanya daripada melakukan perkara-perkara yang menyenangi daripada syariat. Tubuh badan kau jaga daripada perkara-perkara yang menyanggahi. Jangan benda ada di antara perbuatan yang menyanggahi daripada syariat. Tengok pada mata paling banyak di antara dua yang paling banyak bandu manusia dihumbankan dalam neraka. Yang pertama lidah, yang kedua faraj. Ini dua. Andainya kamu boleh jamin kepada aku dua perkara, aku jamin kepada kamu syurga. Jamin aku dua perkara di antara dua perkara, maka aku jamin kamu syurga. Apa dia? Yang pertama di antara dua bibir dinamakan lidah, yang kedua di antara dua peha dinamakan dia faraj. Faraj bukan maksud perempuan, maksudnya kemaluan umum. Laki-laki dan perempuan, istilah dalam kaedah dia nama dia faraj. Faham kan ayat? Kan aku cakap lagi betul lah kan? Panci hidung tak belakang, begitu juga telinga, begitu juga mata, begitu juga yang lain.
Orang tanya kenapa dalam keadaan kau angkat takbir Allahu Akbar bila bertukar di antara takbir gantian pada ketika itu telah lusuhlah bagi segala yang wajib dalam keadaan dipanakkan pada ketika itu. Bagaimana yang hakiki masih lagi tak terpancar dalam skrin musyahadah? Maka jawapan dia adalah maksiat mata, tuan-tuan. Kalau dia boleh tutup maksiat mata dia daripada maksiat zahir ini tadi, Allah akan celikkan ainul basirah di dalam bertawajuh ketika berlakunya takbir. Takbir artinya gantian. Gantian maksud bila angkat takbir fana bagi hang yang zahir, maka terpapar bagi skrin bagi hak yang batin. Yang batin ini sepatutnya boleh dilihat melalui penggunaan ainul basirah pada ketika itu, tetapi oleh kerana ainun nazar, mata yang di luar dah banyak melihat maksiat, maka mata di dalam buta dia dalam menilik dan bertawajuh kepada hadrat ketuhanan dia. Itu saja. Jawapan dia, Tuhan ni tak tukar je. Kau tutup telinga kau daripada maksiat, Allah datangkan irsyad, petunjuk batin yang akan keluar daripada telinga kau. Dia bukan suara, dia bukan apa, tapi kepahaman yang hakiki mengatakan ilham yang didatangkan daripada pihak yang mentajalli. Engkau tutup di antara tangan kau daripada seluruh daripada sentuhan yang haram, Allah akan kasih kau sentuhan daripada benda-benda yang gaib. Pembukaan ni, tuan-tuan, bila buat ibadat ni tak lepaskan kekuatan haula dan quwah ni, tuan-tuan. Kadang-kadang sampai kalau kata Syekh bin Anti Al-Iskandari, sampai 70 tahun pun kau tak akan terbuka hijab. Tapi kadar mana kuat penanggalan kau terhadap hak kau pada ketika itu, kadar itu kecepatan. Ada orang dalam kadang-kadang ni dia belum lahir, dia dah jadi wali. Ada orang dalam keadaan daripada penyamun tak sampai setahun, dia dah jadi wali besar. Ada orang dalam keadaan yang boleh berlaku dalam keadaan untuk beberapa saat saja, dalam keadaan hingga beberapa minit dan jam saja dia boleh menjadi wali besar. Kalau kisah Rabi'atul Basariyah, bukan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah Syria. Rabi'atul Basariyah ni, tuan-tuan, daripada Basrah. Dia perempuan hamba abdi yang dah tua. Bila tak ada kata tuan dia lelong-lelong, tak juga. Kira borong pun tak laku juga. Perempuan tua nak jadi hamba. Faham? Perempuan tua nak jadi hamba, tak banyak faedah dia. Macam kau ambil amah Indonesia yang tua-tua tu lah. Kejap-kejap hantar planet, kejap-kejap hantar planet. Nak pergi tampak boleh. Bila kata Rabi'atul Basariyah ini tadi, bila tak ada kata dalam musyrik yang terlalu tua pada ketika itu, dilelong-lelong dalam bandar pada ketika itu tak laku. Tiba-tiba ada seorang kaya ambil dia pada ketika itu dengan harga 100 dirham. Kemudian dapat pada kita orang tua tak ada hasil, terus dia merdekakan orang tu. Dia sedar keadaan diri dia tak dipakai oleh manusia dengan harga pada ketika itu yang mampis baru 100 dirham berlaku keadaan macam tu. Dia menangis setelah dia merdeka, dia menangis betul. Maknanya dalam untuk tak sampai 1 tahun, akhirnya Hasan Al-Basri, Al-Lais dan tokoh-tokoh wali datang pergi merojok dia bagaimana kerohanian itu terbuka, makam dia lebih tinggi daripada wali-wali pada zaman dia. Kisah hamba yang tak ada harga 100 dirham saja, tuan-tuan. Engkau korbankan apa yang zahir ini, Allah hadiahkan bagi hak yang batin. Engkau korbankan tangan kau daripada maksiat pada ketika itu, korbankan, tahankan mujahadah tangan kau daripada maksiat, Allah akan bukakan sentuhan batin. Bila tak ada kata sentuhan batin ni, tuan-tuan, ada orang pergi dekat makam tu, dia syadatkan tangan dia begini. Betul dia kata Ustaz Asrullah ni, bila tiba dekat makam, balik daripada makam, tangan ulu dengan keadaan macam ni, gini. Ada orang satu ketika je dia mabuk dekat satu bekas makam Rasulullah. Bila tiap-tiap kali dia dah habis daripada selawat dekat makam Nabi, dia letak tangan. Satu masa ketikanya dia nak cepat, bila tak dia kata dia dah sudah nak bangun, dia tangan dia terlupa angkat, tangan dia akan terasa terangkat pada ketika itu, dan dia mendapat sentuhan. Ini sentuhan, maksud sentuhan. Sentuhan ini berlaku orang tak perasan. Contoh, macam sahur semayang. Sahur semayang bila 1-0, satu ada kosong dekat sini, engkau datang, maka engkau tak boleh penuhkan dekat situ. Engkau mesti duduk di belakang. Engkau tak boleh penuhkan dekat situ. Sekarang sab ni penuh, tak ada satu je kosong. Engkau datang kemudian, kau jangan duduk dekat sab tu, tak diizinkan. Dari segi kaedah pun tak boleh. Engkau mesti duduk di belakang buat sab baru, takut ada orang lain, kau akan teman dia. Engkau duduk dekat situ ganjil dengan keadaan cara macam tu, tapi cara engkau menghormati apa yang diarahkan melalui daripada perbuatan itu tadi, maka Rasulullah SWT menyatakan, tidak ada di sekeliling walaupun bersendirian kamu di belakang pada ketika itu, tidak ada kiri dan kanan, melainkan aku asakkan dengan malaikat-malaikat untuk sah bersama-sama dengan kamu. Ini sentuhan para malaikat.
Istilah maknanya kau tutup dulu mujahadah dulu pada pedagang zahir, Allah bukakan pada pedagang batin. Siap. Dia baca Quran, dia tengok ayat ni pelik, tak ada, dia jeling dia pun. Padahal hari-hari dia tengok amoy, tapi bila amoy itu lalu, dia jeling juga. Itu cerita manusia. Maka hendaklah melihara lidahnya daripada perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah bagi dia. Cakap benda tu ada untung tak tentang dunia. Maksudnya ada tak tentang urusan tadbir kau tentang dunia. Macam contoh kau nak kahwinkan anak, ataupun kau nak kahwin, maka kau bincang. Katakan kau nak kahwin, betul bincang dengan bini kau. Kau agak-agak abang nak sanding tak? Bertuah kalau boleh berunding. Bila takdir kata engkau bercakap betul, maksudnya ada urusan nak kahwinkan anak, bincang nak buat apa, nak sembelih lembu ke, nak sembelih abang, nak sembelih lembu ke, nak sembelih mak kau. Salah satu syarat untuk majlis kahwin. Yang ini tak masuk lara. Yang ini perbincangan dalam urusan dunia, yang ini tak ada masalah. Dia yang lara ni, dia duduk borak kedai kopi 1 jam, 2 jam, tak ada apa poin, tak ada apa. Surat khabar pun tak baca, orang cerita serial dia sampuk. Surat khabar pun tak baca, orang cerita masalah, orang cerita politik pun dia sampuk. Oh, yang ini jenis radio karat siap ni cukup bahaya dalam kampung tuan-tuan. Radio karat siap ni cukup bahaya. Memang ada dalam masyarakat jenis-jenis macam ni. Tu kan, orang ni jenis macam ni, dia duduk kedai kopi, dia punya suka, orang suka kat dia. Bila kau cakap dia ketawa, kemudian bercakap dia ketawa. Dan lebih lagi dalam keadaan menarik perhatian daripada pihak syaitan pada ketika apa yang kau cakap tu, dia mendengar dengan keadaan pelik. Maksudnya padahal perkataan itu adalah lara, tak ada apa, tak perlu apa dalam keadaan nak dibincang. Dia menarikkan perhatian sebagai seorang kawan, sampai kau leka 1-2 jam duduk kedai kopi pada ketika. Ni lidah dah baik. Ya. Lidah. Sebab kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit lah. Untuk tua, orang muda-muda. Untuk tua apa nak tergigit dia dah. Orang muda-muda lah, sedangkan lidah lagi tergigit. Untuk tua tak ada dah. Menjaga telinga dia daripada perkataan-perkataan dunia ni yang menjauhkan dirinya daripada Tuhannya. Untung kalau kau dapat bini yang berzikir, untung kalau kau dapat bini yang lahir tahun langau. Kau belum habis lagi loncat stokin, bang. Dia mula mengadu. Ini bini langau, dia lahir tahun langau. Jawapan dia ubat nyamuk aja kasih 2 keping. Kadang-kadang dia punya bangsatnya orang perempuan, tak ada benda yang nak diumpat. Menantu dia pun jadi cerita, ke adik-beradik dia pun jadi cerita, mak saudara dia pun jadi cerita. Dah tak ada benda nak cerita. Jenis benda jadikan satu, dia nak jadi satu isu, nak berbual dengan lelaki dia tadi, bukakan cerita. Ini lidah tuan-tuan, jaga. Paling bahaya ni lidah. Paling bahaya dalam keadaan lidah. Benda dalam keadaan istilah kata benda di antara yang tak bertulang dalam bentuk macam tu, paling banyak orang masuk neraka dengan sebab daripada dia. Lidah. Rasulullah sampai keluarkan lidah tu, pegang tunjuk kat manusia bahaya lidah. Allah. Tak ada lah, kalau tak ada nanti yang mustahil. Lidah lembu pun mati berkebun baik. Boleh? Lidah lembu pun, kalau lembu mati sembelih, orang berebut, kadang-kadang belum lagi sembelih lagi, dalam dipegang-pegang nak sembelih itu, dia dah tarik lidah lembu. Maka antara yang juga perkara-perkara yang diharamkan, begitulah juga pada anggota-anggota yang lain. Ibu besar dia adalah afidah. Ada permulaan muqaddimah dia adalah kaki. Itu dia cerita ni. Afidah ni apa dia? Hati yang membawa kepada fikiran, yang hal keadaan menerima apa-apa terjadi, yang menjadi perimbangan. Bila tak, dia kata dia sadar imbang, cadang nak pergi tengok wayang, maka kaki akan menjalankan tindakan yang betul. Faham? Kaki akan jalan tindakan yang betul. Kemudian anggota yang lain akan terus mengikut. Lalu pada ketika itu dalam keadaan kenapa? Bila dalam keadaan dia berlaku dalam bentuk macam tu, cuba tuan-tuan tengok dalam penawar bagi hati lah, asas tasawuf tu. Kitab tu boleh baca sendiri, bahasa dia mudah. Syah Abdul Qadir Mandiri punya. Bila tuan-tuan tengok, dia mula dari tu, tiba dekat akhirat besok dia bercakap, pasal kau ada badan aku masuk neraka. Neraka kata pasal kau ada kata badan, pasal kau ada roh yang buat masuk neraka. Bercakap. Akhirnya badan kata, aku boleh ke bergerak kalau kau tak merancang?
Aku boleh ke berak kalau orang tak ada hati tiba-tiba je pergi, boleh ke? Tak boleh. Menandakan hati dulu merancang nak pergi, baru keadaan anggota ikut. Hati dulu merancang nak makan, yang lain badan akan menjayakan. Hati dulu dalam keadaan merancang, akhirnya badan akan mengikut. Maka hati adalah raja. Maka dengan sebab itu hati dan roh, dialah bakal yang dirahmati oleh Allah dan bakal dirahmati oleh Allah. Jangan kamu menyibukkan anggotamu melainkan dengan perkara berkaitan dengan tujuan dengan kerjaan hingga sampai kepada makam syukur dan menyebabkan Allah menganugerahkan pertolongan kepada dua di antara makam yang kau nak kejar. Syukur, yang kedua adalah sabar. Dua makam yang kau tak boleh lari daripada dua. Daripada syukur kau dapat di situ tajalli jamal, adapun daripada sabar yang kau dapat tajalli pada ketika itu tajalli jalal. Dua bab tu dalam keadaan kau nak keliput. Kalau dua perkara ni kau tak ikut, dalam dua perkara ni kau tak buat, dalam semayang kau tak nampak lebih. Syukur. Buat bersyukur, buat amal-amal yang soleh. Tu gabungkan syukur soleh. Jamal, sabar, jalan. Apa benda Jamal dan Jalal ni lah? Jalan dulu Island bus, Island bus. Biasa dia tak dia kata kau tengok di mana benda ni. Maknanya kalau tak dia kata Allahu Akbar, tajalli ni dia akan berlaku dalam peringkat-peringkat Jalal, Jamal, Kamal ni. Semua dia akan berlaku ketika berlaku dalam melakukan ibadat dan ketika melakukan sembahyang, tuan-tuan. Pernah tak orang tengok angkat takbir ketika dalam keadaan dia tengok pembukaan peringkat awal ketika Allah bawa ni melepasi daripada segala alam-alam yang lain, ketika dia nak masuk kedua kaki dia pada hadrat pada ketika itu, keindahan pada peringkat tajalli itu yang dinamakan dia tajalliyatul jamal, dalam keadaan dia memperlihatkan kecantikan dia pada ketika itu. Ini dia berlaku muqaddimah dalam mula-mula perjalanan dalam solat. Dia dapat tak dapat? Tak dapat ustaz, tak ada nampak, tak nampak. Menandakan di antara support amannya hal keadaan syukur itu belum cukup, hal keadaan diri dalam keadaan mematangkan kesyukuran itu tadi untuk melahirkan nur, yang nur itu akan menjadi pakaian kepada kerohanian melalui roh yang berpakaian yang memakan daripada amalan syukur saja yang akan melihat tajalli kecantikan Tuhan. Itu buat luar dalam, sampai keluar dia boleh terjadi. Ya. Kalau Ummu Salamah dia haus di tengah dah muka dia ke langit, ada timba keluar daripada langit, tuang mulut tepat kat mulut dia. Berapa ratus kilometer lagi nak berjalan sampai Madinah, tapi sejak sampai situ orang lain dah berapa kali minum, tapi Ummu Salamah tak payah. Alah, Ummu Salamah bini isteri Rasulullah yang tua tu tak pernah lagi dalam keadaan tak pernah minum sampai ke Madinatul Munawwarah. Pelik-pelik cerita nak dapatkan tajalli ni, nak dapatkan anugerah ni. Orang di antara nak tengok kan Allah tunjukkan kecantikan ni, dia tajalli dia ada dua, tuan-tuan. Tajalli di antara kecantikan pada engkau boleh nampak di antara berlaku pada ketika itu tajalli yang ditajallikan pendudukan kecantikan alam itu merupakan bayangan bagi zilal dia. Yang tajalli yang kita nak, tajalli yang hakiki yang melantun terus daripada kolam zat dia. Nak dapat makam tu. Sebab tu kita tak pernah terpegun dalam sembahyang, pasal kita tak pernah tengok cantiknya Tuhan. Sebab itu kita dalam keadaan tak pernah terpukau dalam sembahyang, pasal kita tak pernah tengok mulianya Tuhan. Sebab itu dalam sembahyang kita tak pernah terkunci, pasal kita tak pernah tengok kesempurnaan kamal Tuhan. Akhirnya sembahyang jadi serabai. Keruk sini, keruk sana, garu sini, garu sini. Bila bersin boleh ambil tisu lagi, boleh lap-lap lagi. Orang tak dapat. Jalan dia nak dapat yang pertama tajalli itu mana? Jalan syukur. Syukur berapa banyak? Syukur. Hakaran ini terjadi pada makam syukur yang menyebabkan Allah menganugerahkan di antara inayah pertolongan dia. Lagi banyak kau syukur, lagi banyak Tuhan tolong. Lagi banyak kau syukur, lagi banyak Tuhan tolong. Lagi banyak Tuhan tolong. Syukur yang kau buat tu, katakan syukur yang kau zahirkan. Yang pertama petanda zahir syukur itu, zahir syukur. Pertama, zahir syukur itu ialah menyembangkan muka di atas muka bumi Allah. Dalam keadaan sujud adalah petanda syukur. Sebab tu dia orang kata sujud syukur. Jarang orang kata rokok syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ni dia ada dua. Satu, sujud syukur yang dia perlukan pada tertib sembahyang 2 rakaat, sembahyang syukur. Yang antara syukur yang kedua, di antara syukur yang dibuat dengan secara emergency.
Kalau dia accident, bila accident kan dia bertiga tu badan dia penuh dengan darah, tapi bila dia tarik nafas dia rasa selesa. Dia boleh sujud atas tanah, tak menentukan di mana kiblat dengan keadaan berdarah. Yang ini sujud yang dibuat dalam keadaan sujud syukur yang berlaku sampai emergency. Yang ini asalnya sujud syukur. Dia accident penuh dengan darah, tapi bila dia tarik nafas, okey, angkat tangan, oh boleh lagi, boleh. Tepat lagi, tepat. Kalau dia angkat tangan dia lari kat sini, dia tak kena buat doa. Kalau dia tepat lagi dekat situ, dia tengok dia berdarah-darah macam mana, tak, sembangkan muka ke atas muka bumi, atas tanah. Tidak zahir syukur tuan-tuan. Kau tengok pemain bola bodoh tu, bila masuk gol terus sujud dengan seluar-seluar pendek ni. Yang itu tak ada. Itu mazhab setan. Apa dia? Itu mazhab setan. Baik pemain Iraq, baik pemain Arab pun, masa lawan dengan Malaysia sekalipun, baik pemain Malaysia pun, tak ada kata bila gol je, terus depan gol tu dia sujud syukur. Rasa dia tak ada cerita. Benda yang haram tu nak meluluskan hukum, tak ada. Engkau nak sampaikan matlamat, padahal matlamat ni jatuh sunat aja, tapi kau menghalalkan cara jatuh pada haram. Matlamat yang wajib pun dalam kaedah fiqh tak boleh menghalalkan cara. Apalah matlamat yang sunat pula aku nak halalkan cara. Lagi tak masuk akal. Sial. Dia ingat dia pakai jubah, dia pakai serban dah cukup hebat. Cuba kau masuk stadium Arab. Cuba dah masuk stadium orang Arab, semua berjubah berserban tu lebih. Siap letak serban merah lagi atas dia boleh. Kalau kau rasa pakaian tu agung, maka kamu tergolong dari golongan hamba-hamba yang mendapat kebahagiaan as-sa'adah, kesihatan dan juga khidmat kepada harta dan kesihatan dan khidmat kepadanya pada setiap waktu. Akhirnya dorongan Allah yang mendorong daripada peringkat tu. Dia tak ambil jalan di mana yang berlaku daripada pihak kau. Allah minta cagaran tu mesti ada. Yang kau nakkan pertolongan daripada Allah. Apa cara dia? Kau buat sembahyang, tak pakai. Kau buat apa? Tak pakai. Yang nak dipakai apa? Kerana kau nakkan cagaran daripada Allah. Allah kau nakkan di antara pertolongan daripada Allah. Allah minta cagaran. Apa cagaran? Apa cagaran tu dia tak nak keluar daripada perbuatan zahir. Dia mesti keluar daripada perbuatan batin. Saya nak kata mesti dulu tukau rasa hati sebelum melakukan apa-apa ibadat. Hatta daripada kau seluk poket pun ada seposen nak kasih masuk dekat masjid, dia bukan nilai pada seposen. Kenapa tiba-tiba kau masukkan duit dalam masjid ni? Atas hati apa yang kau keluarkan, perasaan apa yang kau keluarkan dalam hati kau hingga kau mengeluarkan duit dalam? Yang itu Tuhan pandang, yang keluar atas dasar apa hati melakukan amal. Ni cakap sampai orang yang bercakap 5 kali mati, kau jangan lepas cakap. Faham kau? Ini cakap 5 kali mati pun orang yang bercakap ni, kau jangan lepas cakap ni. Seluruh amal Tuhan tengok bagaimana ledakan daripada hasil daripada apa yang keluar daripada hati kau. Maksudnya nak keluar yang Tuhan tunggu, adakah kau dengan sebab kasih, sebab redha, sebab taat, menzahirkan ubudiyah, nak menunjuk menuntut bagi hakikat sirrul hakikatul rububiyah, nak tengok di antara penzahiran bagi hakikat rububiyah. Yang itu je Tuhan hendak. Yang nak semayang beratus-ratus rakaat. Junaid al-Baghdadi pun yang dihukumkan oleh Allah Ta'ala 39 tahun 364 hari dalam keadaan dia tak tidur, pakai isyak sampai subuh satu waktu yang sama. Bila dia tertidur, pada ketika dia bertemu dengan hadirat Allah, Allah mengatakan, hari ini aku hukum kau adalah orang yang kufur, wahai Junaid. 40 tahun tak tidur ramai. Bila dia sampai wasiat kepada Allah dalam waktu tidur dia pada ketika itu, nak ceritakan Junaid menggunakan kekuatan dia 39 tahun dalam keadaan sampai satu hari tak cukup 40 tahun. Dia pegang pada kekuatan dia pada ketika itu. Bila dalam keadaan dia cuba dalam berjaga menuju berwasiat, nak wasiat kepada Allah, tapi Allah menyanggarikan daripada hukum akal yang berlaku kepada Junaid. Ditidurkannya Junaid dalam tidur, wasiatlah Junaid kepada Allah Ta'ala. Allah menyatakan 40 tahun kau menjaga wudhu kau daripada isyak sampai subuh, aku hukum kau di kalangan orang yang kufur. Kenapa? Lalu Allah menjawab, kerana dalam keadaan kau berpegang kepada istiqamah kau. Ini bukan cerita Junaid tu lagi besar, tapi nak ceritakan dari segi peradaban doa, peradaban amal tu nak kena jaga macam tu. Cerita tu nak tengok amal. Wali ni tuan-tuan, walaupun dia tak sampai setahap Nabi, walaupun dia tak sampai setahap Rasul, tetapi di antara Allah mengambil tindak balas di atas hukuman seperti mana para Nabi itu, benda tu sama. Dia akan berlaku dengan sejarah spontan.
Rasulullah yang ditegur dia di antara Rasulullah tak menggunakan perkataan insya-Allah bila membuat suatu perjanjian dengan orang. Perkataan insya-Allah. Nabi Sulaiman yang nak tidur dengan bini dia 200 orang, aku terlupa cakap, dia minta 200 orang ni dia beranak, anak dia 200 orang yang beranak serentak ni besok, minta-minta dalam keadaan menjadi pejuang pada Islam. Dia terlupa cakap insya-Allah, 199 reject, seorang saja pakai. Nabi Yaqub mengatakan, aku serahkan Yusuf ini kepada kamu. Tiba-tiba turun wahyu, kenapa kau serahkan Yusuf kepada abang-abang dia, tidak menyerahkan kepada aku, kata Allah. Allah denda pada ketika itu, bala kepada Nabi Allah Yaqub. Apa yang terjadi? Dia dipitnahkan menerima berita yang memilukan, Yusuf dimakan oleh serigala. Dan pilu hati Sayyidina Yaqub pada ketika itu, hal keadaan melihat bukti darah yang kata Adam sebut darah yang bohong, darah mana-mana darah abang-abang diambil, tunjukkan kepada bapa ni, ini darah Yusuf yang dimakan oleh serigala. Dia nak cerita yang Allah serang tu dekat mana? Allah tak serang di luar ni kerana sayang. Tapi kalau Allah nak serangkan yang lebih kuat lagi, Allah serang yang bahagian dalam. Tak ada kena Nabi Yaqub tak jatuh dalam telaga. Nabi Yaqub tak kena makan dengan serigala. Nabi Yaqub tak kena apa-apa bala seperti mana yang dinyatakan oleh anak-anak dia yang 10 orang pun tak ada. Cuma dapat berita Yusuf telah pun meninggal, telah pun wafat. Hati seorang bapa macam mana? Keadaan bagaimana kalau tak dia kata Yusuf telah dimakan oleh serigala? Bagaimana fikiran seorang bapa, hati seorang bapa? Ini baju bukti bahawa yang Yusuf telah dimakan oleh serigala, ada bentuk darah. Bagaimana perasaan? Allah sengat Nabi Yaqub pada ketika itu, pada hati dia dan zauq dia pada ketika itu. Lepas dia bertaubat, lepas kata di antara taubat Nabi Yaqub AS pada ketika itu, dalam makan masa 10 tahun sampai Nabi Yusuf hal keadaan pada ketika itu dah jadi Perdana Menteri Mesir. Bila dah jadi di antara Raja Mesir pada ketika itu, ketika dalam keadaan dengan adik-beradik dia penangkapan, kisah masalah pencuri di istana sebagai penangkap untuk abang-abang dia, untuk bertemukan balik dia dengan bapa dia. Akhirnya Allah celikkan balik. Dia menangis kerana tangisan terhadap Yusuf hingga hal keadaan meleleh, hingga buta mata Nabi Yaqub AS. Akhirnya Allah pulihkan dalam masa sekelip mata. Kalau Nabi Yusuf AS tu tuan-tuan, bagaimana dia kata, bila dia kata, engkau tolong ingatkan dengan wazir, besok pagi 3 hari lagi aku akan bebas. Allah turunkan wahyu, wahai Yusuf, adakah di antara aku engkau ni terlepas pandang daripada aku hingga dalam keadaan benda ini betul sebagai peringatan kepada wazir supaya membebaskan kau pada hari itu. Allah tambah lagi hukuman bagi Nabi Allah Yusuf AS. Ni semua tergelincir cakap sikit saja tuan-tuan. Nabi-Nabi Allah Ta'ala datangkan ibtilak bala dalam bentuk itu. Kalau di antara Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tergelincir dia dalam urusan khalwat dia dengan Allah Subhanahu Wa, tergelincir sikit saja tuan-tuan. Dia beramal sekejap, tertidur. Dalam tertidur tu mimpi air mani keluar. 40 hari berturut-turut di antara Syekh Abdul Qadir Jilani habis balakan dia tertidur dalam beramal dan terkeluar air mani. Keluar tertidur tu satu bala bagi wali. Apatah lagi menyusahkan dalam keadaan keluar air mani pada ketika tu. Ini cara muaqabah, cara di antara muaqib, maksudnya di antara cara muaqabah maksudnya cara Tuhan meletakkan balasan secara sempurna pada orang yang dikasihi. Kalau hari ni kau buat satu kesilapan, 2 tahun baru Tuhan balas, senarai tu lambat lebay. Tak file nombor berapa pun tak tahu tu lebay. Faham? Engkau nak tengok begini senang je. Bila hari ni enjoy. Hari ni hari Minggu, enjoy anak beranak, pom. Enjoy sampai lupa Tuhan. Ajak bini pergi pantai, nyanyi Hindustan, bergolek-golek dekat pantai. Balik kan buat tungau. Lepas bergolek kat pasal kiri, happy lupa Tuhan pada ketika tu. Tiba-tiba dalam keadaan dia beribadat, dalam tertib dia menjaga wuduk, tertib dalam peradaban, dia bersemayang pada ketika tu. Allahu Akbar, dia mengantuk. Allah. Orang yang ada agenda dengan Allah, dia akan soal pada diri dia, kenapa Zuhur hari ini hal keadaan Allah tarik ingatan aku terhadap Allah, Allah tarik kelazatan aku ketika ibadat, Allah tak kasih tumpuan aku pada ketika ibadat. Tengok pahala mana yang kau silap lakukan dengan bini kau masa kat pantai tadi. Itu bala cara Tuhan sayang. Ini subuh pukul 8 pun tak ada apa benda pun. Astagfirullah.
Subuh pukul 8 pun tak ada apa benda. Tengok Amoy jalan bergegar-gegar dia tengok. Lepas tu Amoy kena kejar anjing. Suka pula dia. Bukan suka Amoy kena kejar anjing. Kena Amoy tu berlari lagi banyak ke gaul. Tak ada pembala dia dapat. Tak ada kata hari ni dia tengok Amoy seksi. Allahu Akbar. Buka mata batin. Gelap. Mana. Tu cari. Di mana hak muraqabah? Di mana hak tawajuh? Di mana? Dia jadi kosong hal keadaan pada ketika tu. Engkau sedar tak? Umur kau belajar tasawuf ini dah bertahun-tahun dan berapa-berapa kitab tasawuf yang kau buat. Ada kalanya bila Tuhan balakan kepada diri kita, kita semayang macam budak tingkatan 1, macam budak tingkatan 2. Tak ada apa-apa hubungan dengan Tuhan. Perasan. Oh, perasan dah. Itu bala baik. Itu bala dalam bentuk macam tu. Bala yang bentuk dalaman, bala murka. Kalau bentuk luar ni, bala kasih. Bala kat dalam tu bentuk murka. Maksudnya ada benda yang kau dah menyinggung Tuhan sampai Tuhan halaukan hati kau daripada berhadap kepada wajah dia. Tuhan tak nak. Tuhan kau tak nak, Tuhan halau. Ini cara Tuhan nak. Allah akan keluarkan. Dia tak nak lembat ni tak boleh pakai ni gini disingkirkan. Tiba-tiba jatuh je dia. Bila dia letakkan yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' ayat tu. Baik dia kata dia, apa yang dia kata wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Satu dunia tanda tangan kata dihina, Allah kata mulia, dia mulia tuan-tuan. Satu dunia mengampu jack dia, Allah kata hina, dia akan jatuh hina tuan-tuan. Itu mutlakan kudrat Tuhan secara mutlak tu kena pegang betul. Bila kau pegang tentang i'tiqad Allah itu maha berkehendak dan maha berkuasa pada ketika itu, engkau tak akan bertanya tentang apa yang berlaku ini, apa kehendak. Engkau akan tanya kenapa Allah buat begini, dan kau tak akan meletakkan sesuatu benda curiga engkau tentang apa yang berlaku pada diri kau, pada alam, kerana kau yakin secara kehendak dia berlaku di atas maha kepada zat yang maha berkehendak dan zat yang maha berkuasa. Kenal Tuhan dulu. Kemudian hal keadaan di kalangan hamba ni yang mendapat antara kebahagiaan. Apa maksud bahagia? Bahagia? Dia kata bahagia je. Duduk kat rumah, makan yang bini, ambil garpu kat dinding tu, main suap-suap. Gitu. Dia kata bahagia. Kemudian Allah kasih kau pula dalam keadaan kesihatan. Satu nikmat yang Tuhan bagikan kepada kau, di mana kau buat ibadat dengan penuh rasa aman, tak ada apa gangguan, tak ada apa gangguan. Kalau Tuhan tarik kesihatan tu, semayang kami nasyuk, Allahu Akbar. Cantik tu, cantik. Sekarang time nak rokok pula, pinggang dah berletup. Allahu Akbar. Oh, cantik. Tak apa, pinggang baik. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nak rokok gaut pula sekarang. Habis orang dipegang. Orang gaut adalah baik. Orang gaut ni sebab tu tak ada orang yang paling emosi dengan Tuhan, orang gaut dah. Bila dia lepas rokok nak sujud tu, Allahu Akbar. Ingat disayang kat Tuhan, kau pun tahan gaut. Sakit tak tahan. Lepas tu pula nak kena duduk tahiyat, 2 tahiyat antara 2 sujud, nak kena lipat pula lutut yang dah sakit tu. Allahu Akbar. Bergegar malaikat 7 petala langit tengok dia takdir. Mau bergaul. Rupa apa? Gaul. Time dia makan kacang, makan benda-benda laut tu, kau tak boleh gaul. Doktor tak kasi makan. Doktor pandai cakap dia bukan Tuhan. Dah kena, tak melawan kau. Ini nafsu tuan-tuan. Bila dia dah menguasai mati pun dia tak takut. Orang kencing manis pun tak takut. Bila minum gula pada ketika tu, bini dia kata, bang lebih gula ni. Dan doktor tak kasi. Doktor pun cakap dia bukan Tuhan, dia bukan ini, dia bukan ini. Dalam bab nak pertahankan nafsu tu, mati tak dihapik kalau je. Ini nak kiamat. Nak kiamat, kerajaan naikkan harga gula, yang marah orang kencing manis.
Tak ke kiamat dulu, nak kiamat. Sebab orang kencing manis suka gula naik, maknanya dia akan buangkan gula. Tapi orang kencing manis pula marah kerajaan. Tak ke pelik tu lepas. Orang nak sekat ajal maut, orang nak sekat asbab mati dia tu tadi, tapi dia tak mau. Pantas dia ada kesihatan, Allah bagikan kesihatan yang cukup pada ketika itu. Kalau tak ada, kata dia ada nikmat itu Allah tarik, kebahagiaan Allah tarik. Di mana ketika kau semayang, kau terkenangkan anak kau ada yang dapat berita sakit, dan semayang kau terkenangkan ada mak bapak kau yang tak sihat. Bila kau terkenangkan ada di antara, kebahagiaan itu Allah bukan. Dan khidmat kepadanya, kepada Allah Ta'ala pada setiap waktu dalam keadaan kau dapat khidmat kepada Allah seberapa lengkap yang kau buat. Mentahsinkan, maknanya mentahsin pakai huruf, mentahsinkan, dia mentahsinkan huruf sin, mentahsinkan, memperbaiki amal kau daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Maka kata di antara Imam Ghazali, apabila kamu mencengkam pada satu peringkat yang dalam keadaan kamu bermula pada istiqamah, tahsinkan lebih baik, tambahkan amal yang lain pada ketika itu dengan tidak mengugat pada istiqamah yang asal. Ini cara Imam Ghazali, kita jumpa dalam manhaj. Faham tak? Ini contohlah, contoh. Kalau tak ada kata, kadang-kadang orang tu rajin lah, ya. Rajin, dia rajin semayang sunat, dia rajin pergi semayang masjid berjemaah, rajin. Bila dia dah istiqamah pada ketika itu, cuba pula nak tambah amal, beramal dengan ilmu tarikat. Beramal ilmu tarikat, ustaz tu kata beramal waktu sahur, dia pun beramal pukul 3 pagi, ya Latif, sampai satu ketika bila hati, orang kalau beramal ni tuan-tuan, hati kalau tak kunci dengan Tuhan, sahur tak naik kepada hadirat Allah, amal tu membosankan. Bukan amal tu bosan, manusia pun bosan kat Tuhan kalau seandainya kalau orang beramal tak ada zauq kat Tuhan. Lalu dia pun tertidur atas sejadah. Sedar tengok, dah pukul 4. Dah pukul 6. Nak pergi semayang, nak semayang subuh. Tu orang kat semayang. Lepas tu buka tingkap. Rupa nak masuk maghrib, 6 petang. Hari tu kau tak masuk tarekat, semayang subuh tepat waktu. Dah masuk tarekat pula, semayang subuh dah jadi gajah. Lagi tambah wirid, subuh dah jadi subuh badak. Tambah lagi wirid panjang, subuh dah jadi subuh kepala bapak. Amalan yang itu lagi 6 jahanam punya tarekat. Kau buat amalan tarekat yang mendatang, sedangkan amalan wajib yang asal tergugat. Gentikan tarekat kau. Faham? Engkau beramal dengan sunat dengan amal, beramal dengan wirid kau. Sunat muakkad dan rawatib banyak dalam keadaan kau tinggalkan wirid kau. Engkau nak cengkam dulu. Sebab itu di antara, kalau buka rahsia ni, orang tabligh je nampak rahsia ni tuan-tuan. Waktu orang tabligh dia minta setahun keluar 40 hari. Pasal benda kalau dah amalkan 40 hari, dia ada kekuatan nanti tuan-tuan. Benda kau tak amalkan 40 hari, dia tak ada kekuatan nanti. Wirid amal 40 hari. Sebab tu orang kata barang siapa yang boleh kekal dia semayang berjemaah 40 hari berturut-turut, hal keadaan dikurniakan dia 5 alam 40 hari berturut-turut. Kelebihan dia banyak. Syekh Maulana Iyaz Zakari bangkitkan dalam satu hadis cerita kelebihan semayang berjemaah 40 hari. Yang orang pergi Madinah semayang berjemaah di Masjidil Nabawi 40 waktu. Yang itu aku tak pernah dengar. Orang gebut lah tak tahu. Kalau tak ada kata kau dah kekal semayang, baik, contoh sekarang apa amal yang kau dah buat, semayang berjemaah. Macam tak kena je lah. Semayang berjemaah 5 waktu. Kau nak tengok cantik kau dengan Tuhan, situlah tuan-tuan. Allah tengok di mana kecantikan kau melihara semayang. Di situlah sebenarnya kecantikan anugerah daripada Allah. Dia bukan tengok pada yang lain, tak. Ni orang laki-laki ni, saya bagi tahu. Cantik kau muamalah dengan Tuhan, bagaimana cantik kau jaga semayang dengan Tuhan. Cantiknya rezeki hari ini, bagaimana cantiknya kau jaga solat subuh pada hari ini, kata adik muslim. Begitu cara dia. Cantiknya rezeki batin kau hari ini, bagaimana kau punya beramal, ada tak hadir hati, bagaimana ketenteraman jiwa kau dengan Allah sepanjang hari. Tengok macam mana subuh kau bagi dia. Tengok dekat situ. Maksudnya kalau kata kau ada istiqamah semayang berjemaah 5 waktu, dah kekal 5 waktu, dah kekal kau semayang. Ni peringkat orang tadi. Dia cuba naikkan pula, belajar 5 waktu tu, belajar di masjid, kekal di masjid berjemaah. Dah kekal berjemaah tu pula, dah kekal, tambah pula rawatib qabliyah dan ba'diyah. Dah kekal dalam keadaan bentuk macam tu pula, cuba cantikkan lagi pula. Jangan semayang datang masjid ketika orang azan, cuba jadi pula orang yang menunggu masuknya pada waktu semayang. Contoh lah,
Perlahan gaya. Umur dah 60 tahun, nak kata semayang kekal berjemaah tu setahun tak dapat lagi, baik, dah terlepas. Dah 60 tahun, tak lama lagi mesin tuai nak sampai. Dah pencen pun tak ada apa kerja. Apa salah pergi masjid, pergi balik. Setahun, 1 tahun tu tunjukkan istiqamah. Kau marah, kau politikkan masjid, kau kata masjid macam-macam. Bilal tu daripada, kalau Bilal kau tempat kau ni daripada tahun 96 aku jadi imam sampai sekarang ada lagi. Orang yang bang berturut-turut selama 7 tahun tuan-tuan kerana wajah Allah, maka Rasulullah meletakkan wajib syurga. Allah letakkan di tempat baik. Dia merupakan hal keadaan Allah kurniakan dia suara, dia akan menyuruh untuk orang semayang. Dan siapa yang semayang setelah mendengar azan, pahala orang semayang dapat daripada azan pada orang yang melawankan azan pada ketika itu. Allah letakkan kau tempat yang baik, Allah bagikan kau rezeki, ada gaji sebagai imam, kau duduk di masjid dan jaga bagi solat orang masyarakat saja pada ketika itu. Ini tempat yang terbaik. Nak jadi orang yang menunggu waktu sembahyang adalah yang terbaik. Kalau kau nak tengok secara spontan tapi benda betul. Kalau kau sembahyang tak tepat pada waktu, terlewat tu, ada cerita silap yang kau dah buat dengan Tuhan dalam tempoh 24 jam. Kalau tak, dia kata kau buat silap, contohlah subuh tadi kau tengok dah pukul 6.45 baru kau sembahyang. Dalam tempoh 24 jam sebelum ni apa silap kau dengan Tuhan? Apa salah sangka kau dengan Tuhan hingga kau dibalakan, kau tak dipilih untuk berhadap dengan Allah di masjid pada setiap pagi. Zuhur sampai pukul 3, bukan pukul 3, 2.45 nak sembahyang. Cerita sembahyang kau sah, dia tak ada kena-mengena. Ni cerita tasawuf, kadar mana Allah melayankan hati kau. Kenapa Allah tak pilih kau pada awal waktu? Kenapa Allah tak pilih kau berjemaah? Kenapa Allah tak tempatkan kau di masjid? Kenapa Allah tak pilih? Oh, ayat tu keluar kan? Kau tak keluarkan ayat tu, penat. Pantang bagi hati pula ialah meninggalkan cenderungan kepada aghyar. Wah, ni lebih payah atas. Yang tadi zahir, yang ni batin tak? Kecenderungan pada aghyar, ingat barang yang selain daripada Allah. Bila kau ingat selain daripada Allah, bila kau tengah-tengah ingat, tengah-tengah sembahyang, kau teringatkan anak kau, besar setan dia pula tu. Bukan dia nak keluar daripada ingatan, dia layankan je pula ingatan tu. Aghyar barang yang selain daripada Allah. Hawarid barang halangan dari segi perbuatan zuhur. Qawadih, lintasan yang berlaku pada makam sir. Ni dah berapa kali nak ulang ni, Mak Lebai. Zahir, batin, tok batin. Halangan dekat sini nama dia awarid. Halangan dekat sini nama dia aghyar. Boleh baca tak? Boleh. Aku takut pasal kau tak boleh baca, lepas tu kau lukis apa pun buat macam budak dulu-dulu salin petela. Yang ni namakan dia qawadih. Ini halangan luar yang bila dah keadaan dah semayang, dia apa yang ada dalam kepala otak, yang ini nama halangan dia. Bila hal keadaan dah tenggelam, ada lagi lintasan lesa-lesa, yang ini dia. Ini 3 halangan dikeluarkan. Yang ketiga tu jangan dulu. Cerita yang kedua tu aghyar. Engkau nak belajar cara bodoh, kau angkat takbir. Bila kau angkat takbir, kau tahu yang kau semayang sampai ke salam. Kau tahu kau semayang dan kau berhadap kepada Allah. Jangan ingat barang yang lain. Itu pun kalau kau dapat beramal setahun, sebulan bertuah keadaan dan baik. Dia cerita, dia tak serius kat Tuhan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bila tak dia kata, dia gesek-gesek kuku-kuku dia panjang. Dia terus tengok kuku. Lepas tu dia layankan. Wah, Jumaat hari tu dia potong. Tapi aku dia potong. Kuku siapa lah itu? Ini cerita dia tak keluar. Ni cerita tak keluar. Si bodoh ni dia dah tahu dia babat. Dia tak keluar. Ini masalah. Bahaya tuan-tuan. Sampaikan kalau tak ada kata di tengah-tengah semayang, tiba-tiba senak nak terkencing. Allahu Akbar. Imam semua Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bapak kau nak terkencing bangun Yasin. Faham?
Masjid tua-tua tak payahlah baca panjang-panjang. Baca sikit-sikit pendek. Kalau kau dapat tawaduk, baca Dr. Zulkifli Dr. Zulkifli Al-Bakri itu punya tawaduk tak boleh lawan. Lepas-lepas. Dr. Zulkifli Al-Bakri yang kita belajar boleh. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Zul tak baca, macam orang fikir-fikir kan. Dr. Zulkifli Al-Bakri tawaduk ni kan tak boleh lawan. Tawaduk Dr. Zulkifli. Makna pada tadi kata orang dah rantaikan. Rantai yang saya bagi ni pun dia hijab. Saya kasih hijab nak menolak hijab. Saya kasih tuan-tuan satu pedoman. Pedoman ni hijab, tetapi nak menolak hijab yang lebih besar lagi. Faham tak? Bila saya kata macam mana cara nak kunci dalam keadaan supaya hati tak keluar daripada pagar ketuhanan, pagar hadirat ketika ibadat, engkau angkat aja takbir pada ketika itu, mulut kau baca yang Arab, bacaan, rukun qauli kau jalan pada ketika itu. Pada satu mulut pada lisan kau, yang pada akal kau pada ketika itu tadabbur, datangkan makna. Pada ketika dalam keadaan yang datangkan makna kau dah faham cukup pasal tasawuf, pastinya kau datang hayati tenggelam dalam pujian terhadap Allah. Meletup semayang kau naik ke Tuhan. Puji dalam bentuk ni. Kalau kau nyanyi lagu-lagu, kalau kau pura-pura bercinta ni, kau menyanyi, kau menangis tak? Menangis pasal kau hayati diri ni. Engkau pernah tak nyanyi dengar aku menangis? Atau Melaka Maju Jaya? Ada? Tak ada? Tak ada menangis. Pasal kau tak menangis? Pasal kau tak ada sahut? Pasal bukti kau cinta negara, cinta negeri? Tak ada. Kau memang rakyat durhaka. Rakyat apa? Rakyat durhaka. Silap-silap. Kau tinggalkan, bukan marah apa kau kan. Baik, tasawuf maksud tasawuf ni dalam keadaan kau hayati. 3 perkara ni, satu. Baik, sekarang dulu awal-awal dulu zaman Jepun datang, aku dah cakap kat kau bagaimana cara nak mengumpulkan di antara, nak menumpukan dalam ibadat. Maka kau tadabbur. Tadabbur ni seolah-olah roh kau semayang ni begini. Allah Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan Tuhan, bagi Allah Tuhan semesta Tuhan semesta sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang meminta pada hari masanya Engkau yang kami sembah dan Engkau lah kami tempat minta pertolongan. Ini sekadar kau baca, engkau belum hayati lagi. Faham? Baca, itu baca. Maknanya masa kau terjemah, sesungguhnya Engkau yang kami sembah dan Engkau lah tempat kami minta pertolongan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telak. Engkau masa tu kiblat kau menumpukan kepada kiblat batin kau, bukan menumpukan kepada Allah, tapi kau berkiblatkan kepada terjemahan Fatihah. Masih lagi hijab lagi. Sebab tu kena pukul tasawuf hal keadaan kalian tahiyat, hayati lurus seluruh lirik tadi, tenggelamkan seluruh perbuatan ini tadi dalam perasaan kau yang hanyut tenggelam dalam lautan ketuhanan. Baru semayang tu dinamakan semayang. Saya pernah cakap tadabbur, datangkan makna, tumpukan makna tu syariat lagi, luar lagi tu. Sebab tu saya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab. Belum jumpa Zai. Belum jumpa Zai. Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab. Engkau masa bercakap tu otak kau tumpu pada tajwid, mata hati kau pandang pada tajwid. Kiblat mata batin ini dia bukan berhadapkan kepada ilmu. Ilmu ni barang yang dipakai di luar sahaja. Bila dah angkat takbir, perjalanan kerohanian terus menuju kepada hadirat Allah. Tak ada nak fikir ilmu, tak ada nak fikir tajwid, tak ada nak fikir makna. Saya datangkan makna supaya tadabbur, datangkan makna supaya jangan ingat barang yang lain daripada urusan sembahyang. Tetapi urusan tadabbur ini masih lagi menjadi hijab dalam perjalanan roh menuju kepada Allah. Cara saya tutup dah. Gitu. Kan minggu lepas kita cakap, aku sayang kau, aku cinta kau, aku rindu kau, aku sayang kau, aku sayang kau. Budak kecil lah nyanyi lagu, lagu-lagu orang bercinta, perah bercinta ni. Hayati ke? Tak ada lah, dia nyanyi gitu je. Cuba kasih on tua-tua. On tua-tua ni kasih lagu tentang sayang yang bantuan sedih-sedih. Kejap lagi termemek-memek.
dekat dapur tu Dona sayang nanti bini memik anak dia pergi ambil jemput tiba-tiba tengok anak dia datang kan ambil jemput muka rupa apa rupa mak dia muka mak dia termemik Dona sayang dah jemput itu Aghyar ni tuan-tuan, dia bukan cerita dunia satu bab. Aghyar dalam bentuk ilmiah ni satu bab. Aghyar bentuk diri ni satu bab. Aghyar bentuk aqwal ni satu bab. Aghyar dalam bentuk a'yan ni satu bab. Aghyar ni macam-macam rupa aghyar tuan-tuan. Allahu Akbar. Kejap lagi kan aku nak baca surah sekalian. Dia masuk daripada aghyar. Kejap lagi kan aku nak baca surah ini. Masuk daripada aghyar, barang yang selain daripada Allah. Engkau nak cerita malaikat pun dekat situ dikatakan hijab. Engkau nak cerita Rasulullah pun dekat situ tak layak cerita Rasulullah. Pasal di situ urusan kau dengan Allah, semata-mata Allah. Faham tu? Inilah pantang larang yang sebenarnya hal keadaan bagi memelihara hati. Habis kepada tu. Barang siapa tidak menjaga hatinya daripada pantang larangnya, ia akan dijangkiti oleh penyakit yang sangat keras. Yang ini barang siapa yang tidak barang siapa maka ia dijangkiti oleh penyakit yang sangat keras obat dia. Kau nak mujahadah ni satu bukan perkara 10 tahun belum tentu lepas lebay. Kau nak buang ingatan kau dalam kalau duit kau tengah-tengah minum letak kat atas meja dalam beg RM5,000, kemudian tiba-tiba kau balik terlupa ambil balik pada lepas tu bank duit dah tak ada lagi. Bila dah tak ada lagi bank duit pada ketiga 3 bulan belum tentu lagi hilang dalam ingatan dalam sayang. Belum tentu lagi terbaik. Ataupun tiba-tiba bini kau mengoyan pakai seluar pendek pergi isap rokok jalan ke Abastian. 3 tahun kan tentu kau syok terbaik. Betul? Kalau agak-agak kalau kau tengok yang mak-mak yang anak dia hilang ni agak-agak apa kabur ke? Ya. Untung Tuhan. Syukurlah Tuhan tak uji ke situ. Barang siapa yang hal keadaan dalam bersungguh-sungguh menjaga hatinya, maka hatinya akan binasa tanpa disedari. Akhirnya hatinya jadi rosak. Bila kau terlupa saja Tuhan, maka pada ketika itu satu lagi kabus akan menutup. Maknanya lalai daripada Allah, kabus akan menutup. Ingat kepada Allah, dia kuat balik kabus tu. Namun hati ni nak free begitu tak free begitu saja, dia tak terjadi. Bila lalai dia tertutup, bila ingat Allah dia terbuka. Lagi banyak perkara lara, lagi banyak kau timbuskan hijab pandangan mata hati, lagi banyak kau buat maksiat, lagi kau timbus terus mata hati kau dalam nak tengok cahaya ketuhanan. Faham ke tak? Last contoh last. Ini katakanlah hati kau, hati yang luka. Saya bagi contoh. Kalau saya bagikan di antara nur, di antara ceritakan nur yang datang daripada pihak atas dinamakan kalau cahaya itu diibaratkan bagi matahari. Bila tak ada kata hakaran, saya meletakkan di antara umpama, di antara hati dulu saya bagikan, isyaratkan dia macam cermin. Bila kau buat maksiat, bila kau lupa daripada Tuhan, debu penuh. Debu. Ini tak ingat Tuhan sendiri, bukan cerita maksiat. Kalau kau ingatkan angan-angan barang yang selain daripada Allah, dia akan tumpuk-tumpuk. Bila kau lakukan hitam, bila kau lakukan maksiat, dia akan datangkan titik hitam yang lebih berkesan pada ketika itu. Dia akan titik. Bila kau terus lagi larah, jadi. Engkau semayanglah kalau hati macam ni satu hari 1000 rakaat pun takkan kau menerima cahaya daripada atas. Takkan kau terima. Dengan syarat pengosongan mesti buat dekat sini. Yang jadi macam itu. Bila benda ni kau tak bersihkan, dengar kuliah tasawuf, kau semayang lepuk, menunjukkan pada ketika itu seolah-olah hati kau bersih, seolah kau bersih kepada Allah. Tapi sebenarnya kau termasuk dalam tariqatul iqlimiyah, tarikat iklim suci dalam debu. Syekh besar dia Syekh Salim namanya. Suci dalam debu. Buang. Maknanya kalau kenapa orang kata kenapa kesemayang tak dapat cahaya daripada pihak Allah, tak ada nur pada ketika itu? Nur sentiasa tunggu je hati yang terbuka.
Tapi kampus sudah terlampau banyak. Maknanya kalau kau nak main jalan kerohanian, nak naikkan nur antara hati kau naik kepada hadirat Allah. Cerita yang pertama dulu, ini cerita dia lepas. Ini dia cerita tu. Kalau istighfar satu hari 70 kali, air mata tak pernah meleleh. Kalau tak, dia kata pernah melakukan dosa besar, tak pernah melalak tengah-tengah malam. Malaikat ambil letak, dia kata bila kau bertaubat dan tak pernah rasa kesal pada ketika melakukan maksiat, terputus hubungan dengan Allah, kehilangan Allah dalam batin. Engkau tak pernah nampak lagi bala pada zaman tu, kau tak sesalkan balik, belum lagi masuk. Dia macam anak engkau bila dalam peringkat dia kecil-kecil, umur 5-6 tahun, kau tangan sepak, terajang, pompu, lambat mandi, kau Shaolin. Bila tak, dia kata dia lambat pakai baju, kau apa lagi, kau karate ni. Bila tak, dia kata gini-gini. Sampai anak ni pada ketika itu dalam keadaan lari daripada rumah sampai 10 tahun, katakan 10 tahun. Bila tak, dia kata tiba-tiba dah besar dalam keadaan dia balik pada ketika itu. Bila dia balik pada ketika itu, di antara bila kau dapat baliknya anak itu, maknanya kau mendapat balik nur daripada Allah. Engkau hampir-hampir di antara mendapat lagi ketenangan daripada Allah. Nak bagi tahu pada engkau yang kau selama ini dera anak engkau daripada peringkat ni, cerita dosa. Yang kau dera anak engkau 10 tahun sampai dia lari dalam 10 tahun, kau kehilangan orang yang disayang bernama anak pada ketika itu. Macam mana kau manjatkan sesal? Kalau apatah lagi sejak kau terpancut air mani keluar 15 tahun sampai 40 tahun kau tertalak dengan Tuhan, kau tak pernah kesal dengan Allah Ta'ala. Dah tertalak dah dengan Tuhan. Berapa kali talak pun tak tahu. Pasal semayang dah ratus rakaat, tirai tak pernah terbuk, tak pernah terbekal. Puasa mengelupung, mengeleding kelapau, tapi tak nampak urusan Tuhan. Haji macam nak mampus, tawaf, gedebak. Bila sampai dah terlampau penat pada kita, ambil jalan potong, manjat Kaabah, lalu atas. Lalu atas, nak selesaikan masalah, tak juga nampak Tuhan, tak nampak juga urusan Allah. Selesai. Ini masalah aghyar. Jalan paling banyak penghumban dalam neraka, inilah dia. Selesai. Jam rehat pun dah bunyi. Tuan lah ambil waktu tu. Waktu rehat sekolah. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi ajar kau allazi la ilaha illa. Kenapa Nabi pakai perkataan huwa al-hayyu dengan al-qayyum? Apa berkait dengan permasalahan bagi jalan orang taubat? Kau kasihkan aku jawapan. Jangan main istighfar buta, kau tak nampak di mana Nabi menyusunkan ayat. Kenapa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal ghafurur rahim allazi la ilaha illa huwat tawwabur ghafur? Kenapa tak pakai nama yang sabit, nama Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat? Allah letakkan wa al-hayyu dengan al-qayyum, yang Maha hidup lagi Maha berdiri. Kau carilah di situ baru kau nampak di mana peranan zauj yang kau nak manjatkan pergi kepada Allah. Yang kau nak masuk pintu al-hayyu dengan al-qayyum. Banyak benda nak kena kaji tu, baik. Yang ni salah apa? Betul? Oh, cepat tadi mangkit-mangkuk. Jangan tu. Allahumma salli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma salli ala Muhammad